Yang Menteri beri saya tambah sikit. Terima kasih Dato' Yang Ketua. Sungguh pun Yang Menteri yakin bahawa serangan ini tidak akan menjejaskan produk atau buatan Malaysia. Tetapi jika dalam pasaran tempatan sekarang, jika ada pilihan di antara produk Malaysia dan juga yang import barang yang sama, katakan beg tangan, jika harga beg tangan yang import ni sudah turun dan hampir bersama dengan produk Malaysia, usaha kementerian untuk buy Malaysian product ini saya ingat akan terjejas. Sebab itu saya ingin tanya, apakah lain-lain insentif yang akan kita juga dapat turunkan harga produk tempatan supaya masih jadi pilihan untuk orang tempatan, iaitu bukan kita hanya jaga kepentingan atau minat ini perancung, kita juga rakyat Malaysia ni terutamakan. Sebab itu saya minta, adakah lain-lain insentif atau lain-lain bantuan akan diberi kepada pekilang untuk buatan Malaysia ni? Untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Ketua Melaka, sekali lagi kita sebenarnya sebelum membuat sebarang keputusan untuk membuka pasaran kita ataupun meliberalisasikan pasaran, MITI khususnya melalui MIDA juga sering mendapatkan maklum balas daripada industri tempatan kita, dan kita dapati bahawa apabila dicadangkan supaya pasaran kita dibuka, kita mendapat maklum balas bahawa mereka tidak terlalu runsing atau bimbang dengan perkembangan ini dan memahami bahawa ini adalah salah satu pendekatan yang harus kita ambil, yang pada waktu sama akan membantu membuka pasaran-pasaran yang lain. Seperti yang kita sedia maklum, pasaran tempatan kita ini terhad dan sebenarnya peluang yang sedia ada di luar sana jauh lebih besar. Jadi itu yang mereka melihat. Pada waktu yang sama, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya saya dapati daripada maklum balas yang kita dapat daripada usahawan-usahawan daripada luar negara, khususnya daripada Eropah, bahawa mereka begitu berminat dengan produk-produk buatan Malaysia yang berkualiti tinggi, dan istilah yang sering mereka gunakan ialah autentik dengan izin. Jadi mereka tidak mahu produk Eropah buatan Malaysia. Sebaliknya, apa yang mereka mahu ialah produk Malaysia buatan Malaysia. Jadi maksudnya ialah contohnya produk seperti songket, batik dan sebagainya. Tetapi cadangan ataupun nasihat yang mereka berikan itu ialah supaya kita mengikuti trend warna, material dan sebagainya untuk memenuhi permintaan di pasaran mereka. Dan ini satu trend yang baru yang kita rasakan boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh syarikat-syarikat Malaysia sendiri. Dan ke arah itu kerajaan melalui MITI dan Madrid akan terus membantu syarikat-syarikat Malaysia untuk menembusi pasaran-pasaran yang begitu menarik. Silakan. Terima kasih Mbak Menteri. Ketua, soalan saya berkait dengan pembukaan pasaran Malaysia dan juga rundingan yang berlaku di antara peniaga-peniaga Malaysia dengan kerajaan, khususnya MIDA dan Madrid. Sebenarnya soalan saya ialah mengenai beberapa perjanjian bebas ataupun free trade agreements yang ditandatangani oleh Malaysia ataupun yang dirundingkan oleh Malaysia, khususnya mengenai isu-isu berkait dengan perolehan kerajaan dan juga apa yang dipanggil sebagai regulatory takings ataupun indirect expropriation. Saya diberitahu oleh kawan-kawan saya yang mengikuti EU agreement dengan Afrika, Korea dan India dan sebagainya, bahawa satu daripada kehendak ataupun expectation daripada pihak Persatuan Eropah, European Union, ialah bahawa sesebuah negara yang hendak go into an agreement with the European Union terpaksa dan mesti menandatangani satu agreement mengatakan bahawa kalau kerajaan itu membuat apa-apa dasar
yang akan akibatkan kekurangan keuntungan, maka kerajaan itu boleh dibawa kepada mahkamah antarabangsa dan dapat disu oleh mana-mana multinational corporation. Adakah ini dibincang dengan pihak peniaga dan juga dengan Attorney General Malaysia, sebab ini berkait dengan sovereignty of the nation. Isu yang kedua ialah mengenai perolehan kerajaan. Adakah kerajaan telah membuat satu cost benefit analysis, analisa cost faedah, dengan apakah kesan kalau kita membuka pasaran perolehan kerajaan kepada firma-firma gergasi di Eropah, Amerika Syarikat dan Jepun? Apakah kesan terhadap peniaga-peniaga SMI di Malaysia? Sebab kita dapati 98% daripada firma Malaysia adalah SMI, Small and Medium Industries, dan ini akan ada kesan yang begitu serius kepada mereka kalau kita buka perolehan kerajaan kepada firma-firma gergasi. So soalan saya ialah, apakah kos faedah ini menunjukkan, dan adakah isu-isu seperti perolehan kerajaan, seperti indirect expropriation ataupun regulatory takings dibincang dengan pihak peniaga-peniaga Malaysia? Ini penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat dari Kelang di atas soalan tersebut. Yang pertamanya soal FTA mengenai dasar yang akan mengurangkan keuntungan yang boleh dianggap sebagai satu tindakan yang mengundang tindakan mahkamah. Perkara ini kalaupun wujud dalam perjanjian yang telah kami tanda tangani, maka sudah tentulah kita pun harus mematuhinya. Tapi pada waktu yang sama ada beberapa perkara yang kita masih mempertahankan, contohnya perolehan kerajaan yang buat masa dan ketika ini masih di dalam proses perundingan, dan setakat ini ianya tidak menjadi masalah yang begitu besar. Kalau sebelum ini ianya sentiasa dibincang suatu perundingan dengan pihak kerajaan Amerika Syarikat, tetapi sekarang ini di bawah Trans-Pacific Partnership ataupun TPP yang sedang dirunding, perkara ini masih belum dimuktamadkan. Soal kedua mengenai analisis kos faedah, kesan jika perolehan kerajaan ini dimasukkan kepada industri kecil dan sederhana, yang ini pun sedang kita teliti dan seharusnya kita nak pastikan bahawa SMI itu tidak terjejas kedudukan mereka, sebab kita tahu bahawa lebih kurang 99.7% daripada syarikat-syarikat yang mendaftar dalam negara kita ini merupakan syarikat kecil dan sederhana, dan kita akui juga memandangkan negara-negara membangun yang lain bahawa SMI ini dianggap sebagai engine of growth bagi mana-mana ekonomi yang sedang bertumbuh pesat seperti Malaysia ini. Maka seharusnya tumpuan diberikan kepada mereka untuk memastikan sebarang perjanjian yang kita tandatangani itu tidak akan menjejas kepentingan mereka. Soalan susulan, Pak Menteri. Saya ada satu dokumen di depan saya yang dikeluarkan oleh DigiTrade. DigiTrade sebenarnya adalah pejabat perdagangan European Union, dan mengatakan ini surat ini dihantar kepada Civil Society Dialogue, di mana mereka bincang dengan masyarakat Merdani mengenai free trade agreement dengan Malaysia. Dalam paraf pertama mereka mengatakan bahawa dengan izin yang dipertua, on 10 September member states gave the green light to start FTA negotiations with Malaysia. Malaysia seems to be ready to negotiate an ambitious and comprehensive FTA, including commitments on competition and government procurement. So ini bermaksud bahawa kerajaan Malaysia telah memberi satu kepastian kepada pihak Persatuan Eropah untuk mula bincang dalam siri round negotiations mengenai perolehan kerajaan.